Okay, insyaAllah kita mulakan dulu. Sebab masa terus berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan dengan selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Alhamdulillah, kita hari ini telah masuk pada siri membedah tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siri yang kelima. Ana jujur ana cuba untuk nak menahan diri daripada mengambil pecah-pecah. Maknanya tengah cerita tiba-tiba masuk kepada bab yang lain ataupun cerita sahabat Nabi yang sepatutnya nanti. Kerana apa? Kerana ana nak menggunakan kaedah metodologi mengikut kronologi. Jadi sebab itulah apa yang ana ceritakan, mungkinlah beberapa kisah yang akan diceritakan tentang peristiwa perang, sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, nama-nama tersebut yang rasa mungkin sesuai untuk nak menjadikan contoh. Tetapi ana tidak jadikan contoh di peringkat awal ini supaya kita terus menjaga metodologi pembedahan sirah ni. Sebab kita nak cuba untuk nak nampak daripada awal sehinggalah habis perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya secara tidak langsung kita nak nampak inilah juga formula yang boleh kita guna pakai di dalam kaedah dakwah dan juga pentarbihan diri kita. InsyaAllah pada siri yang semalam, iaitu pada siri yang keempat, kita telah ceritakan 3 poin besar. Iaitu yang pertamanya berkenaan dengan tarbiyatul aulad. Sebenarnya telah bermula di fasa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi rasul, tetapi tarbiyatul aulad dari faktor luaran. Yang kita bincangkan faktor luaran ni macam mana? Seperti mana yang berlaku ketika mana Abu Talib bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak berniaga di Syam. Ketika itu bertemu dengan siapa? Buhaira. Buhaira ni ibaratnya seperti tok guru lah. Guru bila dia nampak ini Rasul akan datang ni, kamu pelihara dia, jaga dia, selamatkan dia, pergi balik. Ibaratnya guru ataupun masyarakat luar, dia berperanan juga dalam mentarbiah orang-orang. Anak-anak ni dia akan cakap apa? Jagalah akhlak kamu, tanamkan cita-cita kepada dia supaya cita-cita yang besar kepada umat. Seperti mana Buhaira kata, dia akan bawa risalah Nabi ini. Sebab itulah orang-orang luaran ni penting untuk nak membina juga tarbiyatul aulad kepada anak-anak kita. Tarbiyatul aulad dalam keluarga kita telah ceritakan pada siri yang ketiga. Jadi hari ini sebenarnya ada satu lagi peristiwa berlaku juga tarbiyatul aulad ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga, yang sebenarnya di fasa ketika usianya adalah belia dah lah. Dia bermula dengan kita ceritakan sebelum ni daripada Rasulullah lahir, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian telah masuk fasa yang belia. Bagaimana belia ini Rasulullah lagi masih terjaga. Sebab itu belia, antara benda yang baik, perlu ada persekitaran kawan-kawan yang baik. Dan kawan yang baik ni dia betul-betul amanah dalam menjadi kawan yang soleh. Antaranya siapa? Maisarah. Maisarah ni adalah hamba kepada Khadijah binti Khuwailid. So Khadijah ni satu masa ni bertemu dengan Rasulullah dekat mana? Di Abdul Uzza. Jadi Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Khadijah, dan Khadijah bawa orang yang dipercayai, iaitu hambanya, untuk nak bersama dengan Rasulullah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Dia ta kan belakang dia, Maisarah, ta marbutah, seperti Talhah, seperti Uqbah. So ta marbutah tidak melambangkan perempuan, dia adalah lelaki. Kemudian bila diceritakan tentang peristiwa Maisarah memimpin Rasulullah bersama ke Syam, tiba-tiba bertemu dengan rahib. Nak ceritanya rahib. Dalam buku diceritakan rahib ni datang pada Maisarah. Dia kata apa? Jaga orang ni. Sebab hanya bila ada pokok yang tunduk dan awan yang melindungi ini adalah Nabi yang jadi macam ni. Jadi Maisarah ni dia tidak bercerita kepada Rasulullah. Dia
dengar kisah tu, dia pegang betul-betul dan dijaga. Seorang yang baik menjaga amanah, aib ataupun benda amal yang baik daripada orang yang dia nampak. Dia jaga betul-betul. Dia tidak cerita dengan orang lain. Dia tak nak korbankan kawan-kawan dia ni. Itulah sahabat yang baik, kawan sekerja yang baik. Kena ada sekelompok bila kita masuk dalam pekerjaan, kena ada cari kawan yang baik ni. Sebab kawan yang baik ni akan membantu. Contohnya apa? Bila Maisarah balik. Bila Maisarah balik bertemu dengan majikan dia, Khadijah. Kemudian Khadijah, Maisarah ni ceritakan apa yang berlaku dan apa yang dia terima dan apa yang dia nampak. Yang akhirnya menyebabkan Khadijah ni dia buat apa? Sebagai majikan yang baik juga, sebab tu kena cari bekerja dengan orang yang baik. Dia membantu. Orang yang baik, pekerja kawan-kawan yang baik, akhirnya kamu akan dapat sekeliling ni yang baik. Dia akan membina satu benda, organisasi yang baik. Khadijah pun dia bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Kemudian dia tanya, sesuai tak untuk nak jadikan sebagai suami? Kemudian Waraqah pun cerita, beliau ni salah seorang yang tidak mahu menyembah berhala ni. Bukan Waraqah bercerita, nak ceritanya Waraqah ni adalah orang yang begitu. Dia antara orang yang baik yang tidak menyembah berhala. Dan dia berkata apa? Mengikut perkiraan dia, iaitu Waraqah ni di zaman ini akan diutuskan seorang Nabi. So dia bercerita tentang benda yang besar. Sebab itu bila kita berada dalam kelompok di usia belia ni, ataupun di alam remaja ni, kita kena nampakkan benda yang besar, impian yang besar, cita-cita yang besar, dan kita kena capai benda tu dan buat betul-betul benda tu. Sebab ketika usia inilah benda yang obsesi ni perlu ditanam, sebab dia usia yang boleh nak buat semua benda, yang optimis di usia ni. Bukan kisah-kisah yang pendek, jom kita pergi tengok wayang, jom kita lagilah teruk kalau asyik-asyik nak merajuk kan. Dia bukan begitu sifat orang remaja ni. Sifat orang remaja dan belia ni kena cabar dan kena tanam benda yang besar. Kena benda yang besar. Jadi Ana nak tambah satu sisi dalam siri-siri ta'lim ikhwah ni. Boleh tak? Adabnya adalah antum merespon. Sebab kita pun nak dua hala. Caranya macam mana? Siapa yang dapat point, share je. Tulis je kat status. Supaya ada orang yang selepas ni baca ataupun tengok video ni, dia boleh baca komen. Dan boleh menarik dia untuk nak, Ana nak kena join lah lepas ni lagi kot. Ana terlepas sesi ni. Sebab kan sharing-sharing antum tu. So mudah-mudahan antum menjadi asbab dan pahala berterusan lah. Boleh Ana minta bukan untuk sesi ni kena bermula dengan sesi Ta'lim Rahikul Maktum ni. Dapat je point yang tu rasa nak kongsi ataupun benda yang baru ataupun tadabbur daripada sirah ni juga, terus share. Boleh share pada komen di live video ni. Okay, boleh mulakan insyaAllah. Kemudian setelah kita tengok di usia belia Rasulullah SAW, telah Ana bawa semalam beberapa siri sebelum ni daripada Rasulullah lahir, diambil daripada Halimatus Sa'diyah, kemudian passing balik kepada Aminah. Kemudian Aminah, Halimah pun merequest nak tambah lagi tahun. Akhirnya ketika usia tu dah menjadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak akhirnya telah menjadi remaja ketika mana bersama dengan Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib pula sambung. So dia berkembang perkembangannya. Apa yang Abu Bakar pula sambung ketika di usia, diceritakan dalam kitab, Abu Bakar dia akan pastikan Rasulullah tidur dulu, barulah dia tidur. Dia usia kanak-kanak, dia memang perlukan perhatian begitu. Seperti mana seorang ayah bila balik, dia akan main walaupun dia penat, sampailah anak dia tidur, barulah dia tidur. Sebab usia itu memang perlukan didikan. Kemudian kita cerita juga akhirnya dia membesar bersama dengan Abu Talib. Abu Talib bawa pergi ke Syam ketika di usia nak mencuba banyak benda. Pergi ajak berniaga umur 12 tahun Pergi try sana, try sini. Di usia tu memang kena aktiviti yang lasak, kena keluar. Kemudian sehinggalah dia dilatih menjaga kambing pula. Di usia yang begitu, belas-belasan tahun. Sehinggalah masuk dalam alam perniagaan. Ketika itu belia, mengambil risiko. So belia ni adalah cabaran, mengambil risiko. So dia tak ada benda dalam dunia ni tak ada risiko. Tapi pembinaan tarbiyatul aulad tu kena lengkap daripada awal sehinggalah dia menjadi orang yang jiwa yang besar, kuat untuk nak mengambil risiko. So itulah perjalanan yang kita telah ceritakan sehingga sekarang. Kita nampak kronologi
usia Rasulullah daripada lahir sehinggalah menjadi belia. Baik. Disebabkan usia belia ni, sebelum nak masuk kepada kerasulan, apa yang mula Rasulullah SAW terdedah? Maka ana akan ceritakan pada ketika ini adalah berkenaan dengan suasana Arab Jahiliyah. Baik, suasana Arab Jahiliyah diceritakan dalam buku Rahiqul Makhtum. Dia ada kaedah 5 cara. Yang pertama seperti hari ini, seorang kahwin dengan seorang. Kedua, seorang perempuan kahwin dengan 10 orang lelaki. Kemudian tak naklah detail nak detail baca buku Rahiqul Makhtum. Ana simpulkan je. Ketiga, pelacuran dengan letak bendera ataupun kain kat luar rumah. Keempat, dia melalui empat kaedah. Yang keempat ni, isterinya dah berkahwin ni. Isteri dia hantar pergi bermalam dengan orang yang kuat, yang perkasa ke, supaya lahir tu anak baka yang hebat. So nak ceritanya di zaman Arab Jahiliyah berlaku seperti itu. Okay, lihat kepada realiti hari ini. Suasana seperti Arab Jahiliyah dengan sekarang berlaku tak benda yang sama? Bahkan sama Muhammad Qutb sebut kan. Dia adalah Said Qutb sebut dalam buku Mu'alif Tariq. Dia kata apa? Bahkan Jahiliyah lebih dahsyat daripada zaman Jahiliyah hari ni, peristiwa hari ni. Kemudian apa yang berlaku lagi? Pembunuhan. Okay, kalau kita tengok dalam surah At-Takwir, dia ceritakan di zaman Arab Jahiliyah ni, orang perempuan, mereka ni kalau lahir je anak yang perempuan, mereka ni akan rasa takut. Sebab apa? Takut malu. Perempuan ni kena belanja lebih, kena buat macam-macam, dia tidak akan dapat harta waris. Dia malu ni, so kena bunuh. Sehingga kan ada satu peristiwa Hamka, tafsir Hamka bila disyarah tentang surah At-Takwir pada ayat yang ke-8 ke-9 kan. Dia cerita tentang ayat ke-8 dan 9 ni disebabkan seorang ayah, dia ada 7 orang anak. Bayangkan ketika Madinah ni, dia menahan ni sampailah dia tak tahan, dia cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak kongsi kepada kamu ni. Satu masa dulu, aku ketika Arab Jahiliyah, aku ada anak 7 orang. Aku bunuh semuanya sebab semuanya adalah perempuan. Apakah Allah terima dosa-dosa aku untuk nak diampunkan? Ya Allah." Teresak-esak si ayah ni. Sebab dia sayang anak dia tapi terpaksa bunuh. Kemudian Rasulullah SAW juga sedih mendengar peristiwa ni. Kan ada satu masa tu dalam buku Tafsir Hamka tu juga dia cerita bila mana anaknya lahir, dia tak nak bunuh lagi, dia tahan. Sampailah anak umur 5 tahun, dia tahan lagi tak nak bunuh. Sampai umur 6 tahun. 6 tahun ni limit lah. Limit 6 tahun. Kemudian dia minta untuk nak tengok dalam perigi. Dia panggil anak dia, pergi nak tengok perigi apa dalam perigi. Bila anak dia tengok dalam perigi, dia tolak anak dia, jatuh dalam perigi. Tolong ayah, ayah. Bayangkan kita mendengar anak kita sendiri yang kita tolak. Lepas tu dia tinggalkan anak dia dengan ayah, 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 dan dia mati. Siapa yang tak sedih? Dia sayang tapi terpaksa buat macam tu sebab suasana Arab Jahiliyah. Macam hari ni lah orang kata kenapa nak couple? Sebab suasana. Tak couple, tak trend, tak standard. Seperti dalam exam lah, dalam kelas. Kenapa kau tak tiru je? Kan sekarang ni semua tiru dah. Apalah, majulah sikit, pakai toyol ke apa-apa kan. Tak, dia jahiliyah tetap jahiliyah. Dia tidak menghalalkan benda yang memang tak syarak pun, tak syar'i. Tiada istilah benda tu. So nak ceritanya, dulu telah berlaku peristiwa ni, bunuh anak. Tetapi tengok Rasulullah SAW datangkan situasi pula. Rasulullah dia sangat sayang kepada anak perempuan. Misalnya dia ceritakan Fatimah, anak dia kan. Fatimah cerita apa yang ayah dia buat dekat dia. Ayah dia waktu Fatimah kecil, dia cium mata anak perempuan dia. So dia sayang. Nak ceritanya Islam datang begitu. Tetapi soalan, adakah betul perempuan sahaja dibunuh? Jawapannya tidak. Supaya kita dapatlah fakta yang benar dan yang sekurang-kurangnya dapatlah juga ilmu yang baru. Lelaki juga dibunuh. Bayi yang lahir dapat lelaki juga dibunuh. Antaranya peristiwa siapa? Tengoklah Al-Quran. Antaranya surah Al-An'am ayat 151,
Surah ke-16 ayat 58 59, surah ke-17 ayat 31, surah ke-8 ayat ke-81. So ini adalah dalil-dalil yang menceritakan juga antaranya lelaki, bayi lelaki yang lahir orang-orang lelaki juga dia dibunuh. Kerana apa? Kerana orang yang terpaksa bunuh tu sebab dia takut miskin. Bila ada anak, dia bukan rezeki, ya kan, datangkan bunuh. So itulah dia antara peristiwa yang sebenarnya berlaku juga kepada anak perempuan dan juga anak lelaki. Cuma berbezalah anak perempuan tadi sebab takut miskin dan juga memalukan. Sebab dia tak dapat waris. Bila anak perempuan ni dia kena kahwin yang macam tu, dia jadi seperti haiwan. Kalau kata scholar bernama Wells dulu sebelum Islam datang, perempuan ni seperti haiwan. Kalau lelaki pula, orang terpaksa bunuh sebab dia akan mendatangkan kemiskinan. Ni standard lah orang kata kalau kahwin tak ada apa-apa lagi, dapat anak. Kau nak bagi anak apa? Nak bagi anak makan apa? Dah lah miskin. Tak ada keberkatan. Islam datang, dia akan melahirkan keturunan. Sehingga kan, nak ceritanya, lelaki ni bagus juga. Lelaki ni ada peristiwa dia tidak dibunuh, tetapi dia diculik. Dia ambil budak lelaki ni, tangkap, lepas tu culik dekat pasar. Ding 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 ding. Ahmad Al-Bab. Jual-jual ding 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 ding, do re mi fa sol la ti do tu. Tapi nak ceritanya, dia tidak dibunuh. Ada yang dibunuh dan ada yang tidak dibunuh supaya dia dapat duit untuk nak dijual menjadi hamba sahaya. Tapi dengan cara bukan dia sendiri yang ada anak jual lah. Tak ada. Tapi dia curi anak orang lain, culik, kemudian dia jual. So itulah peristiwa yang berlaku dekat Arab Jahiliyah yang kedua. Pertama tadi, kes perkahwinan, zina. Kedua adalah pembunuhan. Ketiga, kita akan tengok berperang. Orang Arab ni suka sangat perang. Gaduh 24 jam. Antaranya siapa? Aus dengan Khazraj. Abs dengan Bani Zidian. Bakr dengan Bani Taghlib. Keadaan di Arab begitulah ketika Islam belum datang. Mereka ni akan berperang sampai tahap macam mana tau? Siapa yang tak berperang, dia tak boleh hidup. Dia kena ada sentiasa musuh dengan siapa-siapa. Hari ni gaduh dengan ni, alah dia nak baik, tak nak cari orang lain pula. Memang itulah adab orang Arab Jahiliyah dulu. Mereka akan gaduh. Bahkan diceritakan, kalau tak boleh gaduh, ni dia tak nak respon. Ajak gaduh tu, tapi dia tak nak respon juga. Last sekali dia akan cari dalam ahli keluarga dia, jom gaduh. Perang sesama ahli keluarga. Sehingga ada keluar pepatah Arab, dia kata apa? Siapa yang tidak pertahankan sungainya, maka akan dirosakkan. Siapa yang tak jaga, dia akan dirosakkan. Siapa yang tak buat apa-apa, maksudnya baik je, mereka ni akan dizalimi oleh orang-orang yang zalim. So maknanya apa? Itulah orang Arab Jahiliyah, memang diorang akan berperang. Hidup buat apa sahaja yang penting dapat memenuhi harta. Perang untuk nak ambil harta. Perang namanya nak ambil harta. Sepanjang masa orang Arab ketika itu fikir untuk nak berperang. Jadi membetulkan jugalah mindset kita. Ada orang kata di zaman Arab ni seperti tak buat apa-apa. Tengok sampai kuda menghafal keturunan kuda dan unta. Seperti mana kisah Abu Bakar. Betul? Tapi ada satu sisi disebabkan tak tahu nak buat apa, inilah mereka akan cari. Baik. Itu yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Suka berperang. Okey, yang keempat pula adalah kebejatan. Apakah kebejatan, kerosakan-kerosakan yang dia buat? Iaitu menyembah berhala. So orang Arab Jahiliyah kita menyembah berhala. Bukalah mana-mana kitab sirah, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Rahiqul Maktum. Berhala yang ada sekeliling sebanyak 360. Menariknya berhala ni sampai orang yang musafir ni, setiap orang yang pergi musafir, ada yang amalan dia berhala, dia akan sentiasa bawa batu untuk nak musafir. Pergi jalan jumpa batu, ambil, ni berhala ni. Berhala. Jalan jumpa lagi batu, berhala. Sebagai teman sepanjang musafir, ada yang macam tu. Sebagai berhala, ambil je mana-mana batu. Kedua, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni juga, dia sebelum ini, dia buat Tuhan dengan kurma. Bila dia lapar, dia akan buat Tuhan dengan kurma. Kalau dia lapar, dia ambil. Lepas dia makan. Lepas dia tambahlah balik, letak balik. Jadikan Tuhan balik untuk makan. Omar walaupun gelaran dia Al-Faruq,
al-haq dengan batil, tapi Islam tak datang lagi. Jadi dia nampak semua di hadapannya adalah al-haq, sedangkan itu adalah al-batil. Seterusnya, ramai orang yang jadikan motif perniagaan. Bila berhala ni, dia nak keuntungan. Jadi bila Islam datanglah, dia orang rasa tercabar. Sebab apa? Sebab Rasulullah membanteras berhala dah tak boleh, mereka akan hilanglah keuntungan daripada perniagaan. Sebab tu mereka ni bangkit dan marah daripada Rasulullah mendatangkan ajaran Islam, akan merugikan dia. Ini juga kebejatan. Dia nak mengambil kepentingan. Seperti mana orang yang nampak, hari ni nak hidup kena pakai emas. Betul kan? Semua hari ni menjadi satu keperluan kan? Seperti itulah. Tapi nak ceritanya ada orang yang sehingga, kita kena naikkan harga ni. Inilah ambil peluang, keuntungan. Tiba-tiba kerajaan kata nak bagi 10 juta emas. Ini mana boleh. Ini tempat kebergantungan kami, hidup dan mati. So dia itu juga secara tidak langsung dia mengajar, boleh jadi itulah Tuhan yang baru. Sebab kita nak dapat keuntungan untuk peribadi. Dalam Islam mengajar supaya kita berfikir tentang umat. Fikir tentang umat. Kan hari ni ada ikhwah semalam share video tentang orang Syria yang mendoakan orang-orang Islam di Malaysia khususnya bila kena wabak corona ni, COVID-19. Nak ceritanya mereka memikirkan tentang umat, memikirkan orang lain, sedangkan mereka dalam kesusahan yang lebih. Baik. Yang seterusnya adalah perasaan dengki. Orang Arab jahiliah, kebejatan dia antaranya adalah sehingga ke Abu Jahal dia sebut apa? Sesungguhnya aku tahu bahawa Muhammad ni orang yang jujur, benar, Al-Amin kot. Akan tetapi kami ni daripada Bani Abdul Muttalib ni ibarat kuda taruhan. Rugi. Kalau dia tak buat, dia akan hilang banyak benda. Jawatan, kekuasaan, pengaruh. So dia tak nak rugi. Sebab tu dia dengki dengan Rasulullah menjadi Rasul. Sedangkan dia tidak akan rugi apa-apa pun. Nanti kita akan ceritakan dalam sirah, ada orang yang takut nak masuk Islam sebab dia rasa rugi. Maka Rasulullah jawab, kau tidak akan rugi, bahkan kau akan untung berlipat ganda. Kalau kau rasa emas kau hilang satu, kau akan dapat dua bila masuk Islam. Bila tu kita akan ceritakan pada episod yang selepas ni mengikut kronologi. InsyaAllah. Dan bila kita cerita semua ni, maka kita boleh nampak sebenarnya realiti Arab Jahiliyah yang hari ini cuba untuk Ana sampaikan, dia seperti seakan-akan berlaku benda yang sama seperti keadaan Jahiliyah pada hari ini. Hari ini berperang. Semua berperang kat mana-mana. Hari ini berlaku tak berzina, berzina tetap berlaku. Hari ini berlaku tak rompakan pembunuhan, penculikan, berlaku. Walaupun COVID kan kemarin video viral seorang perempuan nurse yang bawa balik kemudian kena ambil barang dia, kena copet. Nak cerita ni keadaan tu sentiasa berlaku. Bahkan dekat Malaysia ranking keempat kalau orang kata istilahnya dari sudut saintifik, bukan saintifik, dari sudut data yang ditunjukkan pornografi meningkat. Sedangkan itu adalah benda yang sangat menakutkan kepada kita. Kalau dulu Rasulullah ditidurkan bila nak pergi ke dalam majlis, ditidurkan. So jahiliyah ni macam nak cerita dalam siri yang semalam, jahiliyah bila kita mula, maka dia akan menyebabkan kita akan tersekat dengan jahiliyah tu dan berulang buat. Tetapi bila kita tak nak, walaupun diajak sekali, dua kali, kita tolak kali ketiga tu, insyaAllah kita akan tolak untuk nak boleh jadi selamanya. Bolehlah buat kajian psikologi tu. Tapi nak cerita ni dalam siri yang semalam, siapa yang belum tengok, boleh tengok semalam apa yang Ana sharekan. Berlaku kepada Rasulullah, di offer untuk jahiliyah, Rasulullah tak. Rasulullah bukan tak nak, tapi ada yang membantu. Siapa yang membantu? Dan apakah berlaku jahiliyah tu? Maka tengoklah pada siri yang semalam. Jadi soalannya, kenapa kena tahu tentang jahiliyah, Arab jahiliyah dan kisah-kisah jahiliyah di zaman Rasulullah SAW? So sebab kita ceritakan ini, macam nak ceritakan tadi, satu, Ana nak menggunakan metodologi kronologi supaya kita nampak flow. Walaupun ada benda yang Ana boleh nak cerita, kisah-kisah sahabat Nabi yang lain, peristiwa ulama-ulama yang lain, tetapi Ana menahan diri supaya kita nampak flow kronologi sirah Nabawiyah. Kedua, supaya kita nampak jahiliyah ini adalah satu benda yang kita akan nampak Rasulullah berjaya bila Rasulullah jadi Rasul. Walaupun Rasulullah dah baik, mendapat gelaran Al-Amin selama 40 tahun, tapi jahiliyah tetap ada dan berkembang. Berhala bertambah, pengaruh makin besar, peperangan sentiasa ada. Tapi apa yang Rasulullah buat selepas itu, bila bersama dengan Islam dan masuk Islam, jahiliyah ini pelan-pelan hilang dan habis.
Sebab itu kita nak tengok jahiliyah ini, kita kena ceritakan dulu apa yang ada di zaman Rasulullah. Dan bila Rasulullah buat je menjadi Rasul, yang Rasulullah buat sesuatu tu, maka hilanglah keseluruhan tu. Dan sebagai trailer yang kita akan masuk pada siri esok berkenaan dengan apakah tanda-tanda sebelum Rasulullah SAW diangkat untuk nak menjadi Rasul. Sebenarnya dah ada tanda-tanda awal orang yang menggambarkan dia ni memang layaklah untuk nak mengambil. Sedangkan itu semua dengan izin Allah. Tapi menjadi asbab untuk nak melihat hikmah yang telah terkandung dalam sanubari jiwa Rasulullah SAW. Antaranya peristiwa Rasulullah ini memang seorang yang alim. Antaranya Rasulullah mengambil masa setahun untuk nak berkhalwah bersama dengan orang-orang alim. Kan dia duduk dekat gua tu. Dan gua tu sebenarnya bukan Rasulullah seorang. Ada orang-orang yang lain yang baik juga. Sehingga mereka ni, kelompok-kelompok yang duduk ni dipanggil Baitul Khalaq. Baitul Khalaq ni orang-orang yang baik yang duduk, yang menjarakkan diri untuk tidak menghabiskan masa. Sebab dia untuk tak nak menghabiskan masa dengan orang lain, dengan benda-benda yang lara tu. Nak ceritanya, inilah juga tanda-tanda penjagaan yang Allah telah bina. Dan Rasulullah telah buat benda ni dalam tempoh 2-3 tahun sebelum menjadi Rasul. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Dia cerita sebelum dapat wahyu, Rasulullah SAW telah bermimpi ada cahaya yang terbit di waktu pagi. Apakah waktu pagi tu? Maka ulama hadis pun berbincang. Antaranya Jibril, malaikat, ada yang melihat, yang menjaga. So ini hin-hin sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Kemudian ada hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Allah menanam kepada jiwa Rasulullah ni suka kepada syair. Kenapa Rasulullah sangat benci kepada syair? Sebab syair ini bahasanya orang akan nampak kalau Rasulullah dah selalu bersyair seperti mana Tufail Ad-Dawsi tu kan. Orang akan nampak, oh dia ni bukan Rasul, dia ni memang selalu syair macam ni kan. Memang bahasa ni macam ni. Tapi bila Rasulullah tidak dengan syair langsung, tiba-tiba Rasulullah boleh menggunakan bahasa yang baik dan lebih baik daripada orang-orang syair. Orang nampak dia ni dia ni bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. Dia memang orang kenabian ni, ada tanda-tanda ni. Sebab dulu bukan syair, bahkan benci, tiba-tiba boleh buat bahasa yang lebih baik, enak daripada orang-orang syair. Ibn Rajab dicerita dalam kitab Fathul Bari. Umar Al-Khattab, dia pernah bertanya kepada ahli kitab. Ahli kitab ditanya, bila Rasul akan turun? Ahli kitab kata dia akan turun. So nak ceritanya, sebenarnya ada penantian, hin-hin orang Rasul akan turun. Bila Umar bertanya bila, kemudian ahli kitab kata dah dekat. Hin-hin tu dah ada. So kenabian tu telah menghampiri. Sehinggalah ketika Ramadan, 21 Ramadan, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh yang menulis buku Mubarak, Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, menceritakan pada malam ke-21 Ramadan, maka berlakunya lah kerasulan Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita telah dapat poin beberapa. Pertama, tarbiyatul aulad yang telah menyambung sehinggalah di usia belia, yang perlukan kepada suasana kawan-kawan yang soleh dan majikan-majikan yang baik bila bekerja, kerana dia akan membina suasana yang baik kepada diri kita. Kemudian masyarakat Arab yang disentuh dan juga suasana Arab jahiliyah, supaya kita dapat realiti Arab jahiliyah dulu dengan sekarang ni sama, dan ada formula lepas tu sehingga Rasulullah telah berjaya mengubah. Dan di akhirnya kita telah tahu tentang trailer tanda-tanda kenabian ni telah menghampiri, sehinggalah lahirnya Rasulullah SAW menjadi Rasul pada 21 Ramadan, yang kita akan tengok apakah yang berlaku pada hari yang pertama dan berikutnya pada siri yang esok, insyaAllah siri yang berikutnya. Itu sahaja untuk pengisian pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu, pada siri yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. Dan
menampakkan kepada kita sirah nabawiyah dan mendorong kita untuk nak lebih membaca dan mengkajilah insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.